Assalamualaikum. Hari ini saya akan teruskan bengkel teknik menjawab matematik SPM bahagian 2, iaitu strategi untuk lulus. Ini merupakan teknik yang saya sarankan kepada pelajar-pelajar saya. Pertama adalah kita fokus kepada kertas 2. Di video yang lalu saya telah terangkan berkenaan pemakahan untuk kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 hanya membawa 40 markah dan kertas 2 membawa kepada 100 markah. Jadi, jika anda hendak lulus, sebenarnya memadai anda hanya menjawab kertas 2 sahaja. Bukanlah maksudnya dekat sini saya suruh jawab kertas 2, kertas 1 dengan ambil. Cuma, ada saya nampak pelajar-pelajar yang lemah, mereka lebih fokus pada kertas 1 dan untuk kertas 2 mereka banyak tinggalkan kosong. Lebih-lebih lagi apabila soalan berbentuk kibat ataupun soalan itu memerlukan masa yang panjang untuk dijawab. Ini merupakan kesilapan yang sangat besar. Pertama, seperti saya cakap tadi, pembahagian markah. Kertas 2 sebenarnya membawa 100 markah dan kertas 1 hanyalah membawa 40 markah. Kertas 1 sebenarnya semua silibus, semua bab dalam tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga bab-bab dalam tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 dimasukkan dalam 40 soalan tersebut. Maksudnya ada satu bab yang sebenarnya hanya keluar 1 atau 2 soalan sahaja. Tapi untuk kertas 2, formatnya memang telah ditetapkan, iaitu hanya soalan dalam bab-bab tertentu sahaja yang akan disoal. Jadi kita boleh fokus kepada bab-bab tertentu dan insya-Allah dengan menguasai hanya beberapa bab ini, anda boleh lulus. Okey, jika kita lihat bahagian B, 48 markah membawa kepada 34.29% dan saya sarankan dapatkan minimum 36 markah daripada 48 markah yang diperuntukkan. Saya sarankan hanya fokus kepada 4 soalan je. 4 soalan. Bermaksud hanya 8 bab sahaja yang perlu dikuasai dengan sepenuhnya untuk memastikan anda lulus. Cadangan topik untuk bahagian A yang pertama, kebarangkalian 2, tingkatan 5, kecerunan dan luas di bawah graf, juga tingkatan 5, matriks, tingkatan 5 dan isi padu pepejal gabungan tingkatan 3. Untuk bahagian B, seperti yang telah saya sebut, 48 markah sama dengan 34.29%, dapatkan minimum 36 markah. Bahagian A, markah keseluruhan sebenarnya adalah 52 markah. Jadi, saya hanya minta 20 markah sahaja. 20 markah bermaksud anda perlu jawab 4 soalan dan mendapat 5 markah untuk setiap soalan tersebut. Jika anda lihat pengiraannya 36 tambah 20 sama dengan 56. Kita ambil 56, kita bahagi 140 darab 100%. Jadi, markah keseluruhan ialah 40%. Mudah kan nak lulus sebenarnya? Seterusnya saya kongsikan strategi kertas 2 bahagian B. Sasaran minimum 36 markah. Berikut merupakan bab-bab yang anda perlu kuasai. Yang pertama adalah graf fungsi, dipelajari dalam tingkatan 5. Mencari koordinat Y bagi nilai X yang diberi, melukis graf. Penjelmaan 3, iaitu menjalankan penjelmaan ke atas titik, menyatakan penjelmaan yang dijalankan, menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor skala. Seterusnya adalah soalan statistik. Statistik pula merupakan satu bab yang anda belajar semasa tingkatan 4. Dalam soalan statistik, anda perlu pertama melengkapkan jadual kekerapan, menghitung mean dan seterusnya melukis graf. Terdapat 3 jenis graf yang nanti saya akan huraikan dalam bahagian-bahagian siri-siri video yang lain. Yang terakhir adalah pelan dan dongakkan, juga dalam tingkatan 5. Jadi apa yang anda dapat perhatikan di sini? Hanya satu sahaja soalan daripada tingkatan 4 dan 3 lagi sebenarnya adalah daripada tingkatan 5.
anda masih ada kesempatan jika anda betul-betul fokus dalam tingkatan 5 ini. Strategi kertas 2 bahagian A pula. Sasaran minimum 20 markah. Ikut merupakan bab yang saya syorkan. Yang pertama adalah kebarangkalian 2. Kebarangkalian 2 adalah bab tingkatan 5. Dan dalam soalan bahagian ini anda perlu menyenaraikan ruang sampel, anda perlu menghitung kebarangkalian. Seterusnya adalah bab kecerunan dan luas di bawah graf, juga bab tingkatan 5. Okey, apa yang akan ditanya adalah berkaitan dengan kecerunan dan juga luas di bawah graf, tetapi anda kena pastikan dulu graf apa yang digunakan. Seterusnya adalah matriks, juga bab tingkatan 5, melibatkan matriks identiti, matriks songsang dan juga menyelesaikan masalah melibatkan matriks. Terakhir adalah isi padu pepejal gabungan. Ini merupakan bab yang telah dipelajari semasa tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey, berikut merupakan tips-tips untuk anda menjawab. Yang pertama adalah jawab soalan bahagian B terlebih dahulu. Kenapa? Soalan B merupakan soalan yang panjang dan soalan tersebut memberi markah yang paling banyak. Jadi anda kena pastikan soalan-soalan tersebut berjaya dijawab dengan betul dan penuh. Soalan untuk bahagian ini selalunya lebih mudah daripada soalan bahagian A. Jika anda bermula dengan menjawab soalan bahagian A terlebih dahulu dan kemudian anda jumpa soalan yang susah, anda akan menghabiskan banyak masa kat situ. So, bermula sekarang, berlatih untuk jawab soalan dalam bahagian B sepantas yang mungkin. Pastikan satu soalan 12 markah anda hanya memperuntukkan kurang daripada 23 minit. Lebih baik jika anda boleh selesaikan dalam 15 minit ke 20 minit. Jika saya yang akan menduduki SPM pada tahun ini, apa yang akan saya jawab adalah mengikut turutan ini. Pertama, saya akan jawab soalan penjelmaan kerana soalan penjelmaan adalah soalan yang paling cepat untuk dijawab dan paling mudah. Seterusnya adalah graf fungsi, pelan dan dongakkan, dan terakhir saya akan habiskan dengan statistik. Seterusnya, fokus jawab soalan bab yang telah kita pilih untuk bahagian A. Memang anda akan teruja lihat soalan set, soalan-soalan yang lebih mudah, tetapi pada saya fokus kepada bab yang telah kita tetapkan dan kita akan pergi kepada soalan-soalan yang lebih mudah selepas itu. Jika anda bertemu dengan soalan yang berbentuk kebat, skip, jawab soalan lain terlebih dahulu. Bagaimana nak kenal pasti soalan tu berbentuk kebat? Kita akan bincang dalam video yang lain, insya-Allah. Pastikan anda semak semula jawapan anda sebelum anda menghantar skrip jawapan. Jangan tak semak. Apa yang saya lihat selalu pelajar akan tidur ataupun menghabiskan masa dengan sia-sia. Gunakan masa yang telah diberi dengan sebaik mungkin. Semak semula jawapan-jawapan yang telah anda berikan dalam soalan-soalan yang telah kita fokuskan. Itu sahajalah video kita kali ini. Apa yang penting adalah set goal, make plan, get to work, stick to it, reach goal. Setkan satu matlamat yang boleh dicapai. Make a plan, maksudnya kita susun strategi bagaimana untuk kita nak mencapai lulus untuk matematik SPM. Get to work, practice sampai anda mahir. Stick to it, istiqamah, jangan berhenti, teruskan. InsyaAllah impian anda pasti menjadi kenyataan. Sebenarnya saya sedih apabila melihat ada calon yang gagal kertas matematik SPM ni. Sebab saya tahu kertas ini tidaklah sukar. Berusaha, tak mustahil anda boleh. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video-video saya memberi manfaat kepada anda dan channel ini membantu anda, silalah klik button subscribe dan juga klik butang loceng. Anda tidak perlu subscribe channel saya jika anda tidak menonton video saya, kerana bukanlah subscriber yang saya dambakan. Apa yang saya harapkan adalah video ini dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang memerlukan di luar sana. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.